Jungle. Assalamualaikum dan selamat petang. Bertemu lagi kita dalam program Bicara Eksklusif bersama Petrol Denggi SK Karamunting. Hari ini saya berada di Pejabat Kesihatan Daerah Sandakan untuk menemu bual Dr. Jahari bin Awang Besar untuk mendapatkan sedikit maklumat mengenai denggi. Jom. Bersama saya adalah Dr. Jahari bin Awang Besar, pakar perubatan kesihatan awam dan juga pegawai kesihatan kawasan Sandakan bagi kita mendapatkan sedikit maklumat mengenai kes denggi. Kami daripada Skuad Petrol Denggi SK Karamunting ingin bertanya sedikit maklumat mengenai denggi. Jadi jika tidak keberatan, bolehkah doktor memberikan sedikit pandangan mengenai program yang sedang kami jalankan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertamanya saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak Tuan Puan kerana telah memberi peluang menurut saya menjawab beberapa soalan melalui tuan rumah inilah. Berkaitan dengan soalan yang ditanyakan tadi, sebenarnya program Denggi Petro yang sedang pihak Tuan Puan jalankan sekarang ini adalah bagi saya satu program yang sangat baik. Di mana program ini adalah merupakan program yang berlandaskan kepada program ziarah kasih. Yang informasi yang saya terima bahawa pihak Tuan Puan akan membuat lawatan ke rumah-rumah bekas pesakit denggi, pesakit demam denggi di kawasan Karamunting Baru, yang mana untuk makluman Tuan Puan ia merupakan kawasan wabak yang luar kawal pada bulan Februari yang lalu, mencatatkan kes berbelas kes dan tempoh yang sangat lama. Dan sambil itu juga saya difahamkan bahawa anda juga telah melakukan program ziarah komuniti, di mana aktiviti gotong royong diadakan di lokasi-lokasi tertentu di sekitar kawasan Sekolah Kebangsaan Karamunting. Saya rasa ini adalah satu aktiviti yang sangat baik kerana ia boleh memulakan inisiatif kepada penduduk kampung supaya buat gotong royong secara berjadual supaya kita boleh menghapuskan segala ataupun tempat-tempat pembaikan nyamuk Aedes yang merupakan bukan penyebab tetapi pembawa kepada penyebabnya, iaitu virus denggi. So nyamuk Aedes adalah pembawa virus denggi yang akan menggigit manusia. Apabila virus itu masuk dalam badan, kita akan dapat demam denggi. Sekiranya kita gagal untuk antibody kita gagal untuk berespon dengan baik untuk mematikan virus tersebut. Okey, jadi saya rasa program ini sangat baik, yang mana dia akan beri kesedaran dan juga pengetahuan kepada masyarakat tentang cara-cara untuk pencegahan dan kawalan diri, termasuk juga keprihatinan pihak Tuan Puan untuk melawat bekas-bekas pesakit denggi ini supaya mendapat maklumat tentang bagaimana rasa untuk selepas ataupun ketika mendapat penyakit demam denggi. Okey, bolehkah pihak Tuan menceritakan sedikit mengenai pelan tindakan pihak kesihatan dalam mencegah denggi? Pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah menjalankan atau mengadakan pelan strategi pencegahan dan kawalan denggi tahun 2009 hingga 2013 yang mana kita masih guna hingga hari ini. Dan dalam pelan ini dia telah menggariskan dalam 6 perkara yang harus kita titik beratkan. Saya percaya orang akan ingat ataupun masyarakat akan ingat tahu tentang cara rawatan, cara untuk pencegahan, tetapi sebenarnya dalam pelan strategi ini meliputi 6 perkara yang sangat penting. Sangat penting. Dan untuk makluman, sebenarnya tujuan utama pelan ini adalah untuk mengelakkan atau mengurangkan beban dan juga kematian penyakit denggi akibat jangkitan denggi, dan sasaran utama kita adalah untuk mengurangkan kes yang dilaporkan dengan kadar 10% pengurangan setiap tahun. Contohnya, kalau tahun lepas 300, tahun ini kurang lagi 10% begitu. Dan kita juga nak pastikan bahawa setiap lokaliti wabak itu 85% kawasan ataupun lokaliti atau kampung atau taman yang ada wabak kita dapat kawal dalam tempoh 2 minggu. Kalau lebih 2 minggu dan dia akan jadi wabak yang tak terkawal. Lebih sebulan kita panggil hot spots. Itu yang berlaku di Kampung Karamunting Baru. Jadi kita anggap sebagai hot spots kerana melebihi
sebulan sampai hampir 60 hari pada ketika dahululah pada awal tahun ini. Dan yang antara kita nak juga capai pengurangan bilangan lokaliti wabak juga di kawasan Senakan ni pada kadar 25% pengurangan setiap tahun. Maknanya kalau kita ada 100 wabak, kita minta tahun ni hanya cuma maksimum 75. Kalau wabak sebanyak itulah, okey. Dan selain itu kita nak kes seperti tadi, kadar kematian yang kes yang berlaku pada tahun ini hendaklah tidak melebihi 0.2% dengan penurunan tahunan kematian sama ada demam denggi ataupun demam denggi berdarah ataupun denggi shock syndrome. Ada 3 jenis yang boleh dicegah sebanyak 50%. Jadi ini antara secara umum tentang pelan strategik pencegahan kalau penyakit denggi yang bermatlamat yang saya nyatakan tadi. So dalam pelan ini kita ada enam perkara utama. Satu tentang surveillance. Surveillance ni kita nak membuat aktiviti kita nak cari kes dari segi kes definisi bagaimana untuk didaftarkan, menotifikasi kes ke dalam sistem untuk kita diberitahu kepada pasukan kawalan dan pencegahan dan sebagainya lah. So ini kita kukuhkan. Yang kedua, kita nak adakan Dengue Integrated Vector Management, di mana dalam pelan ni kita nak pengurusan kes denggi ni dia melibatkan bukan setakat kesihatan tapi melibatkan semua agensi yang terlibat. Contohnya kalau di sini kita pihak Majlis Penaksanakan mesti terlibat. Mungkin agensi serta NGO lain, pihak sekolah pun terlibat. Kalau ada wabak berlaku di Kampung Kalamutin Baru dekat dengan sekolah pun berperanan untuk membantu kita dari segi mempromosikan kepada pihak budak-budak pelajar-pelajar, dan dengan pelajar-pelajar ni akan bawa informasi tersebut kepada ibu bapa tentang penjagaan dan kawalan dan sebagainya, dan juga bermacam-macam lagi lah. Okay. Dan yang ketiga tentang pengurusan kes denggi, ini lebih kepada kita minta kes-kes yang kita dapati ada simptom demam tu datang segera ke klinik untuk dapatkan rawatan dalam 3 hari. Kemudian kita nak tingkatkan kesedaran tentang tanda-tanda dia, amalan dia apa nak kena buat, okey. Dan juga kita akan nak memberi kepekaan kepada pengamal perubatan untuk cepat-cepat kita suspek kes ni denggi, mendiagnos dia cepat-cepat supaya kita boleh buat tindakan lebih awal dan kita boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk termasuk kematian. Dan juga yang sebenarnya adalah dari segi komunikasi dan mobilisasi sosial untuk denggi. Untuk makluman tuan-tuan puan, sebenarnya untuk kes denggi ni kita tak ada bergantung harap kepada pejabat kesihatan ataupun jabatan kesihatan ataupun kepada majlis tempat kerja tempatan seperti di sini Majlis Penaksanakan. Tak boleh. Kita mesti bergabung dengan semua orang, semua agensi. So untuk ini kita perlu wujudkan, contohnya kita ada buat kerjasama dengan masyarakat, agensi atau NGO. Yang paling baik kalau kawasan-kawasan yang ada wabak sebelum ni, kita minta penduduk menubuhkan KOMBI, Communication Behavioral Impact, di mana kita akan tubuhkan jawatankuasa, ahli-ahlinya adalah ahli masyarakat, yang mana semuanya adalah sukarelawan masyarakat. Mereka akan bergerak dengan bantuan teknikal kita nak supaya mereka ni akan bergerak untuk mencegah adanya tempat pembiakan nyamuk Aedes. Okay? Tiada Aedes, tiada denggi. So tiada nyamuk, tiadalah penyakit denggi ini. Seterusnya yang kelima adalah respon terhadap wabak denggi. Saya nyatakan tadi, wabak takrifannya adalah kalau ada 2 kes ke atas dalam satu lokaliti dalam masa 14 hari. So bagaimana kita respon terhadap wabak tu? Apa yang kita buat? Apa langkah-langkah kita buat untuk kita buat tindakan segera supaya tidak menyebabkan wabak tu berpanjangan. Okey, ini termasuk juga dari segi respon awal, pembukaan bilik operasi denggi dan sebagainya lah. Dan yang akhirnya adalah tentang penyelidikan denggi, di mana kita terus melihat kepada analisa kes-kes yang dah berlaku, situasi yang berlaku, dan kita akan buat kaedah yang baik untuk membolehkan kita membuat langkah-langkah bagi mengelakkan denggi boleh berlaku semula di tempat yang sama, terutama di tempat wabak ataupun di kawasan-kawasan baru. Okay. Jadi di situ juga kita ada buat kajian tentang sama ada nyamuk tu mungkin kalau dalam banyak sangat kena racun dia akan rentan, dia akan jadi resisten. Dari kenapa kita sembuh, nyamuk masih ada kemungkinan dia resisten. Kita akan selalu buat penyelidikan tentang hal ini, dan juga termasuk dari segi penyediaan vaksin yang masih
sekarang ni belum ada diperluaskan digunakan lah. Ada berita yang digunakan di luar negara, tapi di Malaysia sekarang belum digunakan lah vaksin untuk penjagaan denggi. Jadi untuk makluman tuan-tuan puan-puan, saya nak tekankan juga bahawa denggi ada 4 jenis virus, den 1, den 2, den 3 dan 4. Jadi kemungkinan kita dapat kita nyamuk Aedes tu membuat virus yang berbeza. Okey. Kalau kita dapat jangkitan virus den 2, jadi kemungkinan den 2 itu adalah kita akan membentuk antibody. Tapi kalau next time kita gigit nyamuk dengan ada pula virus den 3, kita mungkin akan kena juga denggi sebab kita semua membentuk antibody jenis virus den 2. So kena faham tu ada 4 jenis denggi, virus denggi. Jadi orang yang nanti kenapa saya kena kali kedua, itu salah faham. Mungkin yang you kena itu adalah jenis virus yang berbeza, denggi yang berbeza. Okay. Jadi itu antara strategi yang kita buat, yang kita ikut di atas arahan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Jabatan Kesihatan di Sabah, yang kita praktikan, yang kita turunkan ke daerah Sandakan ini melalui Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan. Akhir kata, sudilah kiranya Tuan untuk memberikan sedikit nasihat kepada seluruh warga Sandakan mengenai cara mencegah denggi. Baik, ini adalah soalan yang sangat baik dan saya rasa sangat penting untuk disebarkan kepada seluruh masyarakat, khasnya bagi daerah Sandakan. Untuk makluman tuan-tuan puan-puan, Sandakan baru saja membentuk wabak yang besar, wabak denggi sejak pada awal akhir bulan lepas sampai pertengahan bulan 3. Setelah kita adakan OPS Mega, pada ketika itu ada banyak wabak. Jadi sekarang saya ingin nasihatkan kepada semua warga Sandakan, yang wabak telah berlaku, dah berlalu, dah tak ada kes wabak sekarang. Kes masih ada, sangat sedikit, 1, 2, 3 kes seminggu. Berbanding dulu masa wabak ada berpuluh-puluh, berbelas kes sampai 51 kes yang confirm denggi. Pertama, saya minta pada semualah yang penduduk Sandakan khasnya supaya kita perlu hapuskan tempat pembiakan. Sebab bila nyamuk tak ada tempat kita, jadi potensi untuk nyamuk tu menggigit orang yang ada virus yang menggigit kita tu tiada atau kecil. Jadi pertama, kena pastikan tiada tempat pembiakan, kerana nyamuk ni walaupun sikit saja airnya, dia akan boleh mengeluarkan telur, dan telur tu boleh menetas walaupun hanya setinggi 0.5 cm, sikit pun dia akan bertelur, dia akan menetas. Dan kalau katakan bila telur hari ini, dia masa 10 hingga 14 hari untuk dia menjadi dewasa. Kalau katakan besok air itu kering, jadi telur tu boleh bertahan selama hampir 6 hingga 9 bulan. Maksudnya, kalau dia telur hari ni tak sempat jadi jentik, dia kering. Kalau bekas tu masih tenganga dan lagi 6 bulan ataupun kemarau berlaku, selepas sebulan 2 hujan turun, air masuk ke situ, dia akan menetas semula. Dia akan menetas. So, nak cakap bahawa telur nyamuk ini sangat kuat dan dia boleh tahan kekeringan, dan bila masuk air dia akan menetas jadi jentik semula. So sebab itu penting penduduk kena pastikan sekurang-kurangnya pertama, kawasan rumah buat 10 minit seminggu. 10 minit sahaja sehari, seminggu sekali. Cek, periksa seluruh kawasan rumah, dalam rumah, luar rumah, pastikan tidak ada tempat yang boleh menyebabkan membiaknya nyamuk. Bila kita hapuskan tempat nyamuk membiak, kita mungkin boleh hapuskan tempat nyamuk membiak, bukan sekadar nyamuk Aedes, malah nyamuk lain juga. So tak ada nyamuk kawasan kita nanti. Tetapi ini kena buat secara semua orang. Tak ada seorang saja. Kalau satu rumah ada 10 orang, kalau seorangnya buat, yang lagi 9 tak buat, mungkin 9 tu boleh menyebabkan nyamuk. Dan nyamuk ni dia boleh terbang sehingga 200 meter. Dia boleh mencari mangsa dia. Kalau dia rajin, kalau dia malas, mungkin dia terbang dekat saja. Tapi dia boleh terbang sampai 200 meter untuk mencari mangsa. Dan kena buat juga gotong royong, peringkat kampung, taman. Sebab kalau kita buat 10 minit untuk kawasan kita, saya bimbang kawasan depan tu banyak taman-taman permainan yang ada tempat permainan, main buai untuk budak-budak, padang. So orang buang sampah merata, iti bawah pokok, air boleh bertakun, teduh redup. Jadi nyamuk itu suka. Tempat yang air, tempat redup, air tenang, jernih, itu tempat dia suka untuk dia bertelur. Dia tak macam dalam longkang, nyamuk Culex. Nyamuk di sini dia memang special sikit. Jadi kena buat gotong royong, hapuskan semua
sampah-sampah yang boleh membiakkan nyamuk, dan of course lah kalau gotong royong buat sekali untuk pastikan longkang tu boleh mengalir air. Sebab orang salah faham, orang ingat nanti longkang yang takun juga menyebabkan nyamuk Aedes. Jadi bagus kalau gotong royong semua sekali buang sampah, buang lalang supaya tidak ada tempat yang teredup, dan buang pastikan air mengalir. Sebab kita bimbang juga kadang-kadang kalau longkang tu tersekat, dia terlindung, dia tersekat, dia jernih, nyamuk Aedes boleh juga membiak di sana. Kalau dia tak bergerak, dia stagnan. Kalau dia bergerak, insya-Allah tidak ada masalah. Selain itu juga bukan setakat dengan cara kita membuang bekas-bekas ni, kita boleh juga letak racun ABATE, ABATE, untuk itu racun jentik dalam bekas simpanan. Contoh kita ada bekas tangki air, kita kena buang sebab itu tangki air kita. So kita boleh simpankan racun tersebut dengan kadar yang sesuai untuk kita pastikan bila nyamuk bertelur, telur keluarkan jentik akan mati. Sebab racun itu berkesan. Tapi untuk kesihatan kita, untuk kita guna luar dan kita dalam, insya-Allah tidak ada masalah selagi dia masih lagi menggunakan kaedah yang ataupun kadar yang sesuai lah. Okey. Dan kena bersihlah semua baldi-baldi bekas-bekas yang ada, bersih. Bukan setakat buang air, bersih juga. Kadang-kadang tu saya cakap tadi, bila dia buang air, telur tu masih melekat di bawah, tunggu air masuk dia bertelur balik. So kita kena cuci juga tapak-tapak dia tu supaya mana-mana ada telur kita akan terus dibuangkan sekaligus. Dan kedua adalah kita mahu supaya bila pejabat ataupun ahli-ahli staf-staf kesihatan datang ketika berlaku kes atau wabak, datang ke rumah untuk membuat semburan atau membuat pemeriksaan, sila buka pintu supaya kita boleh cek rumah kalian. Jangan takut. Kalau tak salah, jangan takut. So buka pintu, kita akan cek. Kita tengok mana-mana yang ada tempat pembiakan, ada yang confirm jenis nyamuk Aedes, kita kena terpaksa compound lah, sebab itu adalah isu kesihatan untuk semua orang. Tapi kalau tak ada, jangan bimbang. Kita akan cek, kita akan bagi nasihat sebagainya. Kemudian kita nak buat semburan. Okay? Nak masuk rumah, keluar rumah pun tak ada kita guna. Kadang-kadang nyamuk bersembunyi dalam rumah. So kena buka pintu rumah supaya kita boleh buat semburan dalam rumah juga, dan kita matikan nyamuk luar dan dalam. Okay? Ada kaedah semburan dalam rumah, dan juga kita guna kaedah luar. Kalau di taman kita guna ULV machine yang pakai kendaan untuk bergerak secara perlahan untuk matikan nyamuk kat luar. Kalau bila nyamuk masuk dalam, kita sembuh dalam, dia mati semua. Tapi kalau anda tak bagi rumah, tak buka rumah, jadi nyamuk ketawa saja, kita buka luar, dia ketawa kat dalam rumah, tak mati. Okey. Dan pastikan mana-mana ada bekas air yang terdedah tu tutup betul-betul. Kalau nak gunakan air simpan air, contoh kawasan tak ada air, dia ambil air dari mana, air hujan ke apa, tutup. Kalau tempat tu kita guna hari-hari, dia bergoyang, nyamuk tak suka. Tapi kalau dia timpang bawah tong air, guna tong air ni, yang tak guna terdedah, dia akan membiak. So tutup mana-mana bekas air yang kita nak guna, kita simpan. Dan of course kalau yang mampu tu kita boleh guna aerosol juga sendiri, kita boleh sebut dalam rumah untuk matikan. Kadang-kadang bila orang yang tak benarkan kami masuk, dia buat sendiri pakai aerosol, moga-moga matilah nyamuk tu. So pastikan boleh guna itu juga. Dan yang penting adalah saya sangat penting ke sini adalah yang kita selalu sebut dalam mana-mana iklan oleh pihak Kementerian Kesihatan, hanya ambil masa 10 minit tadi. 10 minit sekali seminggu. Kalau rajin buatlah 2 kali, tak ada masalah. Tapi kita bagi tempoh yang minimal, sebab nyamuk daripada dia bertelur sampai dia dewasa mungkin 10 hingga 14 hari. So kalau kita buat seminggu sekali, kita berjaya mematikan jentik kalau kita jumpa. Tapi kalau kita jumpa lebih awal, mungkin jentik pun tak ada. Jadi kalau kita buat itu, kita boleh mengelakkan nyamuk Aedes berleluasa. Dan bila nyamuk Aedes berleluasa, dan kita bimbang bila seseorang tu datang dengan bawa virus denggi, sama ada dia ada simptom atau tidak ada simptom, dia kena gigit oleh nyamuk tersebut. Dia gigit pada orang lain tu makin kemungkinan besar boleh kena demam denggi. Sama demam denggi berdarah atau demam denggi biasa, ataupun dia teruk denggi shock sendiri yang boleh menyebabkan kematian. Jadi sangat penting kepada semua adalah cara-cara untuk mengelak dah. Kita kena hapus cara-cara untuk mencegah pembiakan Aedes lah, hapuskan tempat pembiakan dia. Tiada Aedes, maka tiada denggi. So ingat itu. Kerana saya tekankan ini, kerana pergerakan kita ke KL selalu ada kan, KL ada banyak kes denggi. So kemungkinan kita bawa virus, kita tak tahu. Sebab kita balik ke sini, kemungkinan bukan KL saja, mana-mana lah. Kalau kita balik sini, kita bawa, kalau tempat kita ada nyamuk, kita digigit oleh nyamuk tersebut, kita boleh mendapatkan pada orang lain. Dan ada juga kes-kes yang mana dia sihat, tapi dia kena denggi sebenarnya, asymptomatic, tak ada tanda-tanda, tapi sebenarnya dia ada virus, dia jangkit dan dia baik sendiri. Dan tiada ubat untuk demam denggi. Dia akan
antibody itu akan membunuh virus tersebut, akan baik sendiri. Kita cakap tak ada ubat yang special untuk matikan virus. Dan kita kena selalu minum air supaya kita tidak kekeringan dan sebagainya. Jadi dalam hal ini sebab tu saya kata kalau pergerakan banyak berlaku, so kita kena putuskan rantaian supaya jangkitan tak berlaku dari manusia ke manusia, dengan cara kita pastikan tidak ada nyamuk Aedes yang membiak di kawasan rumah kita dan di kawasan taman kita. So jangan pentingkan diri sendiri saja. So individu kena buat juga, tapi komuniti pun kena buat melalui JKKK ataupun JKDB ataupun Kota Kampung untuk laksanakan gotong royong. Paling bagus sebenarnya sekali supaya tempat anda semua bersih, terutama tempat-tempat awam. Saya sokong program Petrodenggi SK Karamunting. Gadang Aedes.